Hello, hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Syawal Anaki. So, di mana video kali ni aku akan kongsikan pengalaman hidup aku daripada tahun 2020, 2021 sehingga 2022. So, apakah yang terjadi dekat aku semasa 3 tahun berturut-turut ni. So, aku tak nak cerita yang sebelum tu. Sebelum tu punya aku mungkin akan bagi information saja supaya kau dapat bayangkan apa yang terjadi, apa yang aku lakukan sebelum tu. Cuma apa yang aku nak tekankan daripada tahun 2020, 2021, 2022 ni memang kesan dia sangat besar, dan mungkin video ini akan memberi pengajaran ataupun video ni mungkin ada sangkut paut dengan korang yang melihat mungkin apa yang aku rasa ni, ataupun aku kena touching kepada korang yang melihat video ni. So jom, let's go, kita tengok intro ni dulu. Selamat menonton video aku. Jadi di mana terima kasih kepada korang yang masih lagi menunggu untuk melihat apa yang sedang berlaku sebenarnya pada aku di masa 2020, 2021, 2022. So sebenarnya ringkas je cerita aku pada malam ini, apa yang aku nak share dekat korang. So sebenarnya tahun 2020 ni sebenarnya memang orang businessman lah, di mana aku ni salah seorang dealer di dalam SIM card lah, telco. Jadi di mana mungkin ada orang yang kenal aku kat sini, di mana syarikat TMG tu akulah yang tubuhkan, akulah pengasas dia. Idea tu memang datang daripada aku, yang selama 4 tahun aku dah fikir benda ni aku nak buat. Jadi di mana aku nak kongsikan sebenarnya adalah pengalaman aku daripada sebelum tu. Memang aku menjadi seorang dealer lah, jadi agent lah di Red One. Dan aku pergi kepada Tuntok, aku buka ID, di mana sebenarnya waktu tu aku dah ada rakan kongsi. Jadi aku dah partner dengan dia semasa di Red One lagi. Jadi semasa di Tuntok, aku dah buka satu ID yang dia sebenarnya tak setuju dengan apa yang aku nak buat. Tetapi akhirnya dia jugalah yang tikam aku daripada belakang. Jadi di mana video ini aku nak kongsikan orang-orang yang seperti tikam belakang ini ada beberapa ciri. Okey. Jadi ini adalah salah satu ciri yang daripada kisah aku lah. Jadi sebelum tu memang aku dah struggle dengan Red One. Aku dah buat 5 angka semasa di Red One. Alhamdulillah, rezeki aku melimpah ruah. Tapi sebelum aku kenal dengan Red One ni, aku banyak kali kena tipu. Banyak kali aku kena kencing lah. Memang banyak kali. Sebab aku ni orang yang tak berpelajaran tinggi. Tetapi aku tahu daripada apabila aku dah terkena. Jadi dekat situlah startnya aku tahu apabila aku nak buat satu bisnes, aku mesti kena, tak boleh macam sebelum tu. Aku akan kena tipu kalau aku buat. Jadi begitulah seterusnya kehidupan aku. Jadi ini adalah mungkin aku tak tahulah selepas ni mungkin aku kena tipu lagi ke, tak tahulah. Jadi mudah-mudahan doa-doalah supaya aku ni dimurahkan rezeki dan dapat dipelajari oleh orang-orang yang hebat-hebat lah. Jadi aku juga meminta jasa-jasa anda-anda yang mana menonton video aku ni dapat berkongsikan tip-tip di mana mungkin apa yang aku masih belum pelajari. Jadi daripada tahun 2020 sebelum tu memang aku agent seorang dealer daripada SIM card lah. Jadi dia Red One tadi aku cerita, sampailah Tuntok. Jadi yang mana aku cakap tadi, dia pada awalnya tak setuju kan. Rakan kongsi aku ni dulu dia tak setuju apabila aku nak buka ID bersama dengan Tuntok. Jadi sebaliknya dia pun tikam belakang aku lah, kesudahan dia lah. Jadi kesudahan dia tikam belakang aku. Pada tahun 2020 ni, masa aku dah mula buka satu syarikat TMG ni kan. Jadi bila aku dah buka TMG punya company lah, bukan Sdn Bhd lah. Jadi sebenarnya aku dah nak ke arah Sdn Bhd. Aku dah pelik dah kenapa dia tak nak untuk legalkan bisnes ni. Jadi aku tak tahu apa sebenarnya yang dia fikir. Waktu tu aku tak tahu langsung apa niat dia. Jadi aku ada lagi satu rakan sebenarnya yang aku ambil daripada satu tempat ni. Dulu dia baik dengan aku, tetapi akhirnya begitulah. Dia ni dah termakan dengan kata-kata Dajjal. Yang mana Dajjal ni hasut ni, macam kisah Dajjal lah. Dajjal ni dia mudah mengaruh orang. Jadi begitulah kisah hidup dia. Apa yang terjadi sebenarnya, mereka ni seperti berkomplot. Aku tak tahulah kenapa kan. Mungkin dia tak suka cara aku tegas di dalam bisnes. Aku memang orang yang tegas lah. Bila dalam bisnes memang aku tegas. Aku akan start bagi arahan-arahan yang sepatutnya dia kena buat. Sebenarnya aku belajar
4 tahun bersama dengan Red1, aku nampak masalah tu banyak dekat sana. Jadi aku cuba baiki dekat TikTok ni. Aku baiki dekat TikTok ni daripada 4 tahun untuk aku nak dapatkan 5 figure. Di TikTok hanya 1 tahun saja aku boleh buat puluhan ribu lah pendapatan dekat syarikat aku. Jadi apa yang aku nak kongsikan dekat sini, pada tahun 2020 tu, jadi aku hanya berjaya pada 1 tahun tu, tahun 2020 tu. Aku berjaya menaikkan syarikat aku yang mana aku tubuhkan bersama dengan rakan kongsi aku yang tikam aku daripada belakang ni. Jadi pada tahun 2021 ni, semasa lockdown tu berlaku, aku dah tak boleh nak buat apa-apa tau, keputusan. Tetapi aku mempunyai cara dan juga aku mesti kena cari jalan. Walau macam mana sekalipun, kita orang bisnes ni tak pernah ada jalan mati dan tak mungkin ada jalan mati, kalau anda setuju. Jadi di mana aku mencari jalan dan aku membuat keputusan-keputusan yang mereka dah mula tak nak ikut apa yang aku bagi tahulah. Apa yang aku arahkan dia dah mula dah. Ini tak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh. Tak payah, semua tu tak payah. Tapi apa yang dia nak buat senang je. Dia hanya ambil beberapa activation daripada customer yang telah buat activation lah. Jadi begitulah apa yang dia present dekat aku. Dan waktu itu aku sebenarnya tak beberapa setuju. Jadi aku ignore sajalah sebab dah mereka telah membuat keputusan nak duduk saja untuk monitor apa yang dealer-dealer satu Malaysia ni buat lah. Jadi marketing semua tak ada. Hanya harapkan apa yang aku buat. Dan jadi mereka ni tak nak buat apa-apa. Daripada mata aku tengok dia tak nak buat apa-apa. Design semua tu, semua dia tak nak buat lah. Jadi akulah yang kena fikir daripada segi live lah, apa semua dan sebagainya kan. Jadi kalau apa yang aku nak sampaikan dekat sini, sebenarnya cubalah kita kalau nak cari rakan kongsi tu yang bukannya pemalas ataupun bukan hanya sekadar nak meraih keuntungan, duduk goyang kaki. Jadi sebenarnya kalau boleh kita kenalah memberi tahap-tahap mereka yang patut dia dapat lah. Tak boleh kita kena bagi sama rata seperti mana kita dapat. Jadi ini memberikan satu masalah besar akan datang, bukan pada masa awal. Jadi lebih baik sebenarnya terjadi pada awal lah. Kalau boleh janganlah terjadi pada akhir dia. Sebab waktu itu korang dah pergi ke muncak dan tiba-tiba menjadi satu masalah di kemuncak hari, korang lah yang akan terduduk lah. Jadi aku pada waktu itu berjaya dapatlah merasai memakai kereta besar lah pada waktu itu. Dan Alhamdulillah dengan hasil apa yang aku usaha selama ni, dapatlah aku beli sebuah rumah. Jadi itulah apa yang aku dapat. Jadi dapat diselamatkan oleh orang tua aku dan yang dia ni bawa aku pergi ke laut lah. Aku menjadi seorang nelayan pada waktu itu. Jadi 9 bulan aku di laut ni, aku banyak benda yang aku dah jadi macam hilang pertimbangan. Apa yang aku buat sebenarnya lebih daripada apa yang aku lihat di depan mata lah. Seperti mancing, lepas tu benda-benda lain lah apa yang aku buat. Jadi itulah membuatkan aku hilangkan apa yang aku rasa dendam lah. Jadi apa yang aku banyak belajar daripada rakan-rakan aku yang lain memberikan aku inspirasi. Jadi aku terdetik pada waktu itu. Aku sebab dekat laut ni bosan. Apa yang aku buat hanya tengok video, tengok YouTube je. Jadi pada masa itu, malam tu, apabila bot ayah aku ni parking dekat tepi pulau kan, ada line lah waktu tu, ada internet lah. Jadi aku buka lah YouTube. Aku tengok apa ni video-video yang dekat dalam YouTube ni. Dapat rasa apabila aku tengok video Isa-Isap, dia memberi banyak bantuan dan pertolongan kepada masyarakat ni. Dengan usia dia yang muda, dia memberikan aku seperti inspirasi. Yang mana ada lagi orang yang lebih susah daripada aku. Dan juga bila aku lihat balik, banyak video-video kita ni, YouTuber ni, memberikan tolongan, memberikan bantuan
dengan cara mereka lah, yang mereka telah lakukan di video. Banyak contoh-contoh yang korang boleh tengok. Tetapi video yang mana aku tengok Isap ni memberikan aku banyak lah tip, di mana aku kat situlah aku bermulanya untuk membuat YouTube aku sendiri. Aku akan dapat juga bantu orang yang lebih susah daripada aku, dan dengan YouTube ni mungkin aku dapat memberi bantuan kepada orang yang lebih memerlukan, sebab aku dah merasa keperitan dan kesusahan yang selama ini aku rasa. Jadi video aku ni sebenarnya bukanlah haja oleh mana-mana pihak. Video ini juga tidak ditaja oleh Isap. Jadi kalau Cik Isa nak support lah channel saya kan. Jadi mudah-mudahan dapat orang kata menjadi salah satu juga orang yang memberikan manfaat kepada masyarakat lah. Itu saja yang aku harapkan untuk video kali ini, dan juga untuk akan datang. Mudah-mudahan doa-doalah supaya aku ni berjaya dunia dan akhirat. Aku ni dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur. Jadi inilah yang aku nak kongsikan pada malam ini. Mungkin video ini dapat memberikan orang kata tip, ataupun mungkin memberikan pengajaran kepada korang yang kalau kata nak mula bisnes, baru nak start buat bisnes, baru nak start ada rakan kongsi. Jadi berhati-hatilah dengan rakan kongsi yang korang pilih. Dia mungkin memberi kesan buruk kepada korang. Jadi bila kalau korang nak jadi benda tu lebih baik, korang mestilah kena buat black and white lah, supaya benda ni korang nampak lah dia punya law dia lah, supaya benda ni tidak menjadi mata rambang lah, seperti rakan kongsi aku tadi tu. Jadi yang mana kalau video ni sampai kepada dia, itulah yang apa yang aku sampaikan. Mudah-mudahan apa yang aku tengok sekarang ni, rakan kongsi aku tu pun dah berjaya, dengan hasil pendapatan yang sebelum ni usaha sama-sama lah kononnya. Jadi apa yang dia ada tu lantak dia lah kan. Sekarang pun dah mewah kan, dah sudah ada office yang besar. Itu pun hal dia lah, tak apalah. Sekarang ni apa yang dia nak buat, dia punya pasal lah kan. Aku pun tak mengharap apa-apa lagi. Cuma harapan aku dan aku punya matlamat adalah apabila aku dah berjaya dekat YouTube, mudah-mudahan aku dapat memberi orang lain bantuan dan juga memberi pertolongan, dapat aku bantu orang yang lebih susah daripada aku lah. Jadi sekarang ni apabila aku pun dah down, hanya menunggu saat masa apabila aku punya video ataupun channel aku dah pun berkembang. Jadi harap-harap dapatlah korang memberi sokongan padulah kepada aku yang baru nak bermula untuk menjadi seorang YouTuber. Kemungkinan ini memberikan satu pengajaran kepada aku juga, dan juga kepada korang yang melihat video ni. Mudah-mudahan benda ni takkan berlaku lagi lah. Sebab ialah dekat Malaysia ni, talang dua muka tu memang ramai lah yang kita boleh nampak. Carilah sahabat. Kawan tu biarlah beribu, sahabat tu biarlah seorang dua je, ataupun tak payah ada sahabat pun tak apa kan. Korang cari je lah kawan banyak-banyak, mana pun korang nak cari. Tapi korang mestilah kena berhati-hatilah dengan kawan korang. Banyak contoh-contoh yang kita dah lihat sebenarnya, tetapi kadang-kadang kita ni orang kata lupa perkara tu akan berlaku oleh kerana diri kita ni terlalu tinggi nafsu dia untuk kita nak duduk lepak, nak joli dan sebagainya lah. Jadi pesanan aku supaya korang ni kata nak pergi jauh tu, mestilah kena berdiri di atas kaki sendirilah. Jangan mengharapkan orang lain dan juga mengharapkan orang ramai. Jadi mudah-mudahan video ini memberi manfaat kepada korang. Jadi berjumpa lagi. Jangan lupa untuk tekan button subscribe, like dan juga share. Komen jika ada tip-tip yang korang boleh share dekat aku punya video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.